السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man ahabba al-ulama'a lam yaktub alaihi khati'atun, lam yuktab alaihi khati'atun. Dalam nuskah Baba Kutaybah lam tuktab. Di sini lam yuktab. Kalau dari sudut nahwu boleh belaka. Kalau lam tuktab khati'atun tak ada masalah, tak ada isu lah. Kalau lam yuktab khati'atun, khati'atun naib fa'il, yuktab kenapa mu'annas, boleh, tak ada masalah sebab diceraikan oleh alaihi. Jadi dari sudut nahwu tak ada masalah, tapi dari sudut hadis tu kena cek balik lah. Jadi Baba Kutaybah tu dia mungkin dah tahqiq dah. Dia dengan makna lam tuktab. Dia mungkin daripada kitab apa nama tu, dia kata hadis ini disebutkan dalam kitab Tatrihus Syari'ah Al-Marfu'ah bagi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kattani. Lafaznya begini: Man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan. Siapa yang memuliakan seorang alim, maka sungguh dia telah memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahidan. Siapa yang telah memuliakan seorang yang muta'alim, yang belajar, maka sungguh dia telah memuliakan 70 orang syahid. Wa man ahabba al-ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Barang siapa yang suka kepada ilmu dan ulama, niscaya tidak akan dituliskan atasnya itu kesalahan pada hari kehidupannya, pada hari hidupnya, selama mana hidupnya. Itu. Berkata Az-Zahabi di dalam Talkhisul Wahiyat, ini hadis daripada rekaan Abdul Rahman bin Muhammad Al-Bulkhi, syekh bagi Ibnu Zarqubah, wallahu a'lam. Jadi ini hadis rekaan juga. Tu. Jadi dari sudut bab keilmuan ataupun fadilah ilmu ni, banyak hadis-hadis yang dhaif dan bahkan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang rekaan yang diletakkan dalam kitab kita ni. Walaupun begitu, dia tidak mencacatkan kualiti. Dia tidak mencacatkan kualiti yang terkandung di dalam kitab Aqidatun Najin ini. Kerana yang dibahaskan dalam kitab ni bukannya ilmu hadis, tetapi ilmu akidah. Dan ulama Jawi kita ni, dia ni bukannya asal daripada dia belaka, asal daripada kitab Arab. Jadi nukil daripada kitab Arab belaka. Jadi boleh jadi, tak ada masalah. Boleh jadi ada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang tidak betul, bahkan hadis-hadis yang dhaif dalam kitab-kitab Jawi kita ni. Kita lah yang
tolong tahqiqnya. Tu. Tanpa kita mempersalahkan. Kalau ada sumber yang kata maudhu', sebut maudhu'. Ada sumber yang kata dhaif, sebut dhaif. Kalau tak ada sumber lagi, maka janganlah kita segera kata maudhu'. Katalah kami tidak menjumpai sanad dia. Sudah. Tu. Kata musannif, arti sabda Nabi SAW. Barang siapa kasih akan ulama, tiada disurat, tiada ditulis atasnya, atas barang siapa tadi, segala kesalahan barang siapa selama hari hidupnya. Hidup barang siapa tadi, yang selama mana dia hidup, dia tidak akan dituliskan kesalahan. Itu hadis yang direkakan, kata Imam Al-Zahabi, oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Bulkhi. Tak ada beberapa banyak lah, ada yang direka. Dan lagi sabda Nabi SAW. Ni ada lagi hadis. Kata Abu Qutaibah, hadis ini kami tidak menemuinya. Wallahu a'lam. Jadi dia tak kata maudhu', dia tak kata dhaif. Sebab apa? Tidak ada sumber yang mengatakan dia tu dhaif, tak ada sumber yang mengatakan maudhu'. Maka dia kata aku tidak menemuinya. Sudah. Ya. Dia kata, idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'adzaba 40 yawman min maqabiri tilqar qaryati. Artinya, arti sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini tidak ditemui, kata pentaklik kita ni. Apabila lalu orang yang belajar ilmu atas suatu dusun kampung, diangkatkan Allah Ta'ala siksa orang ahli kubur tadi 40 hari daripada isi kubur. Demikian qaryah itu, demikian qaryah kampung. Tu siksa dusun tu lah. 40 hari daripada isi kubur. Bukan semua dusun tu, tapi isi kubur. Ini ahli kubur lah. Cuma hadis ni tidak ditemui juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cetera daripada Al-Hasanul Basri. Hadis tidak temui. Dan cerita ni cerita daripada Hasan Al-Basri. Jadi ni muka hadis lah. Ala kulli hal, memang kelebihan ilmu dan ulama itu terserlah lah. Walaupun ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu', bahkan ada yang direka, namun ia tetap ada kelebihan dia. Tetap ada kelebihan. Bukannya dengan makna hadis-hadis ni dhaif ke maudhu' direka ni, makna kelebihan ilmu tu ternafi tak ternafi pun. Memang betul lah. Cuma fadilat khusus tu dia perlu kepada kesahihan dari sudut hadis, ataupun hasan ataupun dhaif. Jangan sampai maudhu'. Maudhu' tak dipegang lah. Walaupun makna betul, kadang-kadang maudhu' tu, hadis maudhu' kadang-kadang betul, tapi dari kita tak nak sadar itu hadis Nabi. Itu disiplin dalam ilmu hadis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan cetera ni cerita daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, tiada aku ketahui suatu, tiada aku ketahui akan suatu afdal daripada berperang sabilillah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu. Tu kata Hasan Basri. Jadi Hasan Basri, jadi kata-kata dia adalah kitab lah. Tak ada lah kata status maudhu' ke dhaif, tak ada lah kata tabi'in. Kecuali kalau dia sandar pada Nabi lah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tu kena ada sanad lah. Tapi dia tak ada sebut hadis. Maka dia panggil pendapat dia, ataupun pandangan dia. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata tak ada dah amalan yang lebih afdal daripada berperang sabilillah, jihad fi sabilillah, melainkan menuntut ilmu. Mana menuntut ilmu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Lepas tu kategori zakat menuntut ilmu tu adalah fakir miskin. Fakir miskin. Dia beza kalau kita kategorikan fakir miskin dengan kategorikan jihad fi sabilillah. Kita kategori zakat. Apa? Sebab jihad fi sabilillah, kalau dia itu Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia kategori jihad fi sabilillah, kita bagi kepada penuntut ilmu tu atas jasa kategori jihad fi sabilillah, dia hanya boleh guna untuk
untuk apa? Untuk keperluan belajar tu je lah. Untuk macam contoh yuran ke, yuran je lah. Sebab orang perang fisabilillah contohnya, yang perang sungguh tu, kalau dia beri zakat, dia kena beri senjata ya. Dia tak boleh beli benda lain. Beri zakat kepada orang yang berhutang, kena bayar hutang dia tak boleh buat benda lain. Apa lagi? Beri zakat kepada orang yang berhutang, dia tak boleh guna suka hati tak, dia kena bayar hutang dia. Beri zakat tu bukan untuk dia senang lenang tak, untuk bayar hutang dia. Fisabilillah untuk dia beli senjata, untuk memudahkan jalan untuk ke perang tu. Tu fisabilillah. Tapi kalau kategori fakir miskin, lantak lah nak buat apa pun. Nak bagi ke orang balik ke, orang nak guna sendiri-sendiri ke, nak apa ke, ikutlah fakir miskin. Macam daging korban jugalah. Daging korban orang fakir miskin ni lantak nak buat apa pun. Nak makan ke, nak bagi orang ke, nak jual ke, boleh lah kau. Tapi kalau orang kaya tak boleh nak jual. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyatakan penuntut ilmu itu termasuk dalam kategori fakir miskin walaupun cukup nisab harta dia. Kalau dia bukan kerja pun, cukup nisab tu sebab orang bagi. Lagi pula dia itu ada potensi untuk alim. Tu syarat sah untuk bayar zakat kepada penuntut ilmu. Kalau dia tidak ada potensi untuk alim, tak sah. Zakat dia tidak sah, wajib bayar semula. Jadi apa yang dibagi tu kira sedekah je lah. Dia tak jadi zakat. Tak terlepas lah fardu zakat tu. Maka bahawasanya sya'an afdal daripada perang, yakni penuntut ilmu itu afdal daripada perang sabilillah. Ini perang sabilillah yang mati dunia akhirat ni. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya, barang siapa kerana menuntut satu bab daripada ilmu, dikeliling akan dia, akan orang siapa tadi, oleh malaikat dengan sayapnya. Sayap malaikat. Dilindungi oleh malaikat. Tu. Jadi penuntut ilmu ni dia adalah masuk syurga di dunia. Dipanggil syurga ajilah. Dengan ain. Kalau ajilah tu akhirat tu. Sebab dia belajar, dia duduk dalam syurga, dia seronok lah. Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala sebut bahawasanya syurga ajilah itu ialah orang yang beramal dengan ilmunya. Jadi penuntut ilmu mestilah beramal dengan ilmu dia, takkan dia tak ada. Tu. Kita ni nak habis dah ni. Jadi apa nama tu, boleh PM hak baru lah yang kita sebut dulu tu. Boleh PM dah lah. Deniza nampak grup baru. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan muslawat atasnya, yakni muslawat oleh malaikat atasnya, bukan dan muslawat atasnya atas barang siapa tadi, segala tu fa'il, oleh segala burung pada Hawa. Mana selawat? Allahumma salli ala Ali ke? Bukan. Selawat ada 3, selawat pada rahmat. Selawat pada rahmat. Selawat pada Allah itu rahmat. Selawat pada malaikat itu istighfar. Selawat pada makhluk selain malaikat itu doa. Doa lah. Ada yang ulama bahagi 2 je. Selawat pada Allah itu rahmat. Selawat daripada makhluk itu doa. Kerana istighfar pun doa juga. Istighfaru istighfaran. Al-waznu ataupun bina'uhu li talab. Kitab Matan Bina. Dan binatang di padang dan ikan di dalam laut, semua doa pada kita. Tu besar tu harga penuntut ilmu. Jadi kalau tu dalam kitab Idahul Ba' kita kata dulu, Idahul Ba' tu kalau hak jenis pasangan nak pilih pasangan penuntut ilmu lah. Kalau boleh hak alim, hak tu memang nurun ala nurin lah. Tapi itulah masalahnya. Drama Korea banyak perempuan bagaimana? Malaikat, burung semua pakat doa dia. Mana dia orang mulia, dia orang yang barakah. Sebab tu Babadin rahim hafizahullah ta'ala sebut, ngaji ni bagi lama. Tu paling tidak balik ngaji lama, contoh 15 ke 20 tahun. Balik kalau tak dia alim pun, diri kita tu berkat. Kalau tak alim lah, tapi biasanya alim lah 15-20 tahun tu. Takkan tak tahu apa langsung. Paling tidak ngaji 15-20 tahun tu, paling tidak kalau tak alim berkat lah orang dia. Ngaji sekejap je tu balik lah. Allah ceng. Tu pun tak ada nak alim pun,
Dia potensi boleh pergi jauh tapi tak boleh pergi. Tapi dia tak mau pergi. Dia muda lagi, dia ada potensi nak pergi jauh. Kita nampak dia ada potensi boleh jadi alim, tapi dia potong diri dia sendiri. Oh sayang. Buat macam mana? Waktu muda dia boleh pergi mengaji jauh, dia pergi tah lain. Pergi masuk benda lain. Tak jadi. Dah kerja dah, tak jadi. Dia ada potensi alim, dia tak mau kembang dia sendiri. Jam. Dan diberi pahala baginya bagi barang siapa tadi 27 siddiq. Ini orang-orang yang siddiqun, pahala-pahala dia tu 70 orang, bagi seumpama itu. Seumpama bukan beri sungguh. Bukan beri sungguh. Dan tersebut di dalam kitab Al-Barakah. Dalam kitab kita pun tak tahu Al-Barakah lah. Al-Barakah ni kitab apa? Bapa Kutaibah pun tak sebut ke tu. Kita tercari-cari Al-Barakah kitab apa tu? Bahawasanya Allah Ta'ala menghisap. Jadi kita Jawi kita ni dulu, dia nukil kitab-kitab yang kadang kitab-kitab tak sampai ke kita dah. Tu dia punya hebat tu. Kadang tak sampai kitab kita, pedih kitab ni, cari tak jumpa. Di dalam kitab Al-Barakah bahawasa Allah Ta'ala menghisap akan seorang hamba Allah. Ini menghisapkan oleh Allah akan seorang hamba Allah pada hari kiamat. Dihisap. Lepas tu, maka berat kejahatan barang siapa tadi. Kejahatan seorang tadi daripada kebajikan seorang. Mana bila timbang tu 2 daun tu, maka berat hak jahat, ringan hak baik. Maka disuruh dengan dia dengan seorang yang berat jahat tadi tu kepada neraka. Yakni disuruhkan akan malaikat itu dengan seorang tadi kepada neraka. Siapa suruh? Oleh Allah. Noktah. Diheretlah di situ. Dibawa dengan dia. Apa ni? Dibawa tadi? Disuruh dengan dia. Ini disuruh akan malaikat, yakni oleh Allah Ta'ala, dengan orang yang jahat, berat jahat tadi tu, kepada neraka. Itu lah takdir. Kita ni banyak takdir. Tak takdir tak faham. Main ibarat pun susah dah. Ni panggil ujian tauliah Kedah. Akhirnya tu Najib ni. Terengganu tak ada. Banyaknya hak lain tu dia tak bahagi, tak tahu kita. Tauliah ni. Ada yang kata kita Arab tu, kalau lekat Kelantan tu baca Mughnil Muhtaj. Tapi pelik juga macam mana dia punya tapisan, tak tahu tauliah. kita itu buat settle apa nama tu. Tentang Akhiratul Najib, orang PM lah. Memang betul payah. Orang Kedah. Yang betul payah. Memang aku tergeliat masa tu. Memang tergeliat. Kawan tu bukan mengaji pun. Yang ambil tauliah. Lepas tu dapat bang. Aku heran aku. Macam mana dia perkira tau. Dia perlu cari apa tau. Dia Kedah. Kita punya lah takut ambil tauliah. Tak layak lagi ambil tauliah. Lek dulu. Di mana laju-laju. Belajar dulu. Muda lah. Susah pula. Hang muda-muda ada itu dulu. Pernah sekali orang Selangor yang ambil tauliah. Kawan lah. Sekarang dia cikgu dah. Dia ambil tauliah, waktu dia kata, hang, dia cerita kata, aku ambil tauliah tu untuk baca kitab. Dah lulus dah kata ya. Lepas tu pentauliah tu kata, ni muda lagi ni. Dia tak dapat pentauliah kitab, dia dapat pentauliah apa, ceramah ke apa tau. Dia kata harif tu kata. Nak buat macam mana? Dah muda sangat kan. Dulu zaman dulu. Zaman retro terbaik. Maka apabila dibawa seorang itu, maka apabila dibawa malaikat itu dengan orang yang kejahatan tadi, maka firman Allah Subhanahu wa taala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hamba-Ku. Tu. Dan tanyakan, mana? Dapatkan dekat mana? Pergi pada dia. Dapat ini mana? Pergilah olehmu wahai malaikat akan hamba-Ku yang kejahatan tadi, yang ada kejahatan banyak tu.
Dan tanyakan olehmu malaikat akan orang tadi, adakah ia orang tadi duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia? Duduk tempat orang yang alim. Mana sekitar itu ada orang alim. Contoh Terengganu ni, ada orang alim. Ada tu. Maka aku ampun akan orang tu. Tu dia. Ini rahmat Allah Ta'ala. Tu dengan syafaat orang yang alim tadi, yang duduk di tempat dia. Tu dia. Jadi orang alim dan muta'alim, seperti mana yang disebut dalam kitab dulu ni, boleh beri syafaat. Tak payah tunggu pada hadis, memang ulama akidah sebut dah. Bahawasanya ulama was-sulaha boleh beri syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Tu Maka bertanya tadi, adakah duduk habis? Maka bertanya Jibril akan orang yang kejahatan tadi. Maka berkata ia orang yang kejahatan tadi, tiada aku duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia. Takdir itu. Buat air watah tu ya. Tiada aku duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia. Doktor. Mana? Sekitar tempat aku ni tak ada orang alim pun. Okey. Dan berkata oleh Jibril, hei Tuhanku, engkau yang terlebih mengetahui akan hal hamba-Mu, yakni hal jawapan hamba-Mu itu. Tak payah aku beritahu lah Tuhan, yang tahu dah. Maka firman Allah Ta'ala, tanyakan olehmu malaikat akan orang yang banyak kejahatan tadi. Tanya apa? Maqul qaul. Adakah ia orang yang banyak kejahatan tadi kasih akan orang yang alim? Tanya. Okay lah, tak duduk tempat dah, kita apalah. Ni kasih dak orang yang alim. Nak sayang dak orang alim ni. Suka dak dengan orang alim ni. Maka ditanyakan akan dia, yakni menanya oleh malaikat akan orang yang banyak kejahatan tadi. Maka berkata ia orang yang banyak kejahatan tadi, tiada kasih oleh aku akan orang yang alim. Tak ada pun perasaan tu, kata dia. Maka firman Allah Ta'ala, tanya olehmu wahai malaikat, hei Jibril, adakah ia orang yang banyak kejahatan tadi duduk bersama-sama dengan orang yang alim di dalam hidangan sekali? Pernah makan dengan orang alim tak? Tak dunia. Pernah makan sekali dengan orang alim tak? Hebat. Maka tanyanya, maka ditanyanya, yakni menanya oleh malaikat akan orang yang banyak kejahatan tu. Jadi ditanya orang yang kejahatan tadi, yakni oleh malaikat. Maka kata orang yang banyak kejahatan tadi, tiadalah bersama-sama aku dengan orang yang alim di dalam hidangan sekali. Tak ada. Tak pernah. Maka firman Allah Ta'ala, tanya olehmu, yakni Jibril, adakah nama orang yang banyak kejahatan tadi dan bangsanya, keturunannya, orang yang banyak kejahatan tadi muafakat dengan orang alim? Pula dah. Nama sama dengan orang alim. Ada tak? Maka jika muafakat nama orang yang kejahatan tadi, yakni akan nama ulama, akan nama orang alim, atau bangsanya orang kejahatan itu, yakni akan nama orang alim, bangsa orang alim dengan orang yang alim. Habis titik. Tak payah takdir lah dengan orang tu. Dia punya ni lah. Muafakat takluk dengan muafakat dengan orang yang alim. Aku niscaya aku, tu jawab jika. Nescaya aku ampun akan orang yang banyak kejahatan itu. Doktor. Maka ditanyanya orang yang banyak kejahatan tu, yakni menanya oleh Jibril akan orang yang banyak kejahatan tu. Maka tiada muafakat dengan dia, yakni tiada muafakat namanya dan bangsanya dengan orang alim tu. Jaga-jaga tu. Jadi boleh lah. Dah reti pun tulis. Ni dah reti duk relax. Biar macam sendiri tu. Ya, ni tak payah nak hurai banyak. Nak hurai dia pun payah. Kalau hurai banyak ni 2 tahun rasanya. Jadi dia lalu hurai sikit sudah. Hurai qadar ibarat. Lebih-lebih pergi tolak kita. Itu ya. Yang betul-betul kita bagi tu, contoh Idahul Baq ke pedoman. Tengok. Masa lama tu. Kalau macam pedoman tu, sebulan habis dah tu.
sekejap ya nak baca tu. Itu lubak setahun, tak sampai setahun habis dah kalau nak baca saja. Tapi kita nak lain lah, lain pada lain. Kita mengaji hak ni, kita dah mudah-mudah dah. Mengaji hak tu payah balik. Payah sikit. Okay. Kita pun payah ke, nak tolong kita. Ni sekali nak buat ni, dobik. Lepas mengaji dengan Ustaz Mizi, aduh. Setiap kali buat dobik, pening bala. Buat apa? Terlalu laut. Laut terlalu luas. Baca kita, Allah. Pelik-pelik. Okay. Tulis lah. Tak ada apa. Untuk kita. Ni sekali. Bab nazar. Bab nazar. Dia ada masalah contoh ya. Kita tak boleh tengok perempuan tu. Tak boleh tengok. Boleh tak kita tengok? Boleh tak kita tengok adik dia? Kakak dia? Ganti kepada tengok dia. Oh, ada. Pelik-pelik. Kita tengok baca-baca. Oh gitu. Baru tahu. Okay. Tu faedah tolong kita tu. Tu faedah mengajar dengan tolong kita yang tahu. Kadang-kadang kita yang baru tahu gitu. Selama tak tahu pun. Masa lagi ada tu panjang tu kita apa bahasan tu. Boleh tak tengok? Bukan tengok adik perempuan tu, adik lelaki tu. Ataupun anak dia yang amrod. Ada bahasan. Pelik-pelik aja. Atau kita kata kalau khatam kita hubak tu khatam semua minhaj. Okay? Kalau kita buat macam dobik, kalau kita buat dobik lah, cuma lama sikit lah mengaji tu. Setahun 2 tahun juga lah, tak boleh habis. Tapi kalau baca saja tu habis dah ya. Kalau baca saja macam Aqidatul Najim ni sikit-sikit kita urai, tak apa, habis lah. Bukan tebal kan, 60 muka surat Aqidatul Najim muka surat 80 lah, baru 2-3 bulan. Tu baca tiap hari lah. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala. Okay. Hilang lah. Mana tadi? Muafakat dengan firmannya, dengan tangannya. Betul? Maka ditanyanya, maka tiada muafakat dengan dia. Maka firman Allah Ta'ala, hei Jibril, ambil olehmu Jibril akan orang yang banyak kejahatan tadi, dengan tangannya, dengan tangan orang yang banyak kejahatan tadi, yakni daripada neraka. Daripada neraka. Dan masukkan olehmu. Jadi siapa habis kita Aqidatul Najim ni nak ambil tauliah Kedah boleh Saya nak ajar akidah ya. Kalau pekoh dia matlab badring. Saya tak mau pekoh, saya nak akidah. Tu. Tapi kena cekang lah Aqidatul Najim ni kan bisa nak terbelit-belit lidah pula. Tu tahu terbelit lidah boleh dapat tauliah aku heran tu. Tak mengaji Aqidatul Najim main hurai ke mana tak tahu. Pelik ke. Tu kita jawi belit-belit. Dia kena ambil hak asal, kena cari hak asal. Kalau belit-belit kena cari hak asal. Sebab tu kena reti kitab Arab. Sebab tu kita tak setuju orang kata mengaji kitab Jawi ni untuk modal mengajar. Hang tak boleh mengajar lagi kalau hang reti kitab Jawi je. Yang kena reti kitab Arab lama. Masalah-masalah ni semua ambil kitab Arab. Kalau kitab Jawi sangkut, nak rujuk mana? Nak rujuk tok guru mati dah. Contohlah. Kalau rujuk tok guru, kalau tok guru pun tersilap taswir macam mana? Tersilap taswir. Kita pun pegang hak taswir silap tu. Jam, kena cari hak asal. Macam kitab Sabila tu. Kita mengaji beberapa orang. Macam kitab Sabila, kita mengaji beberapa orang guru. Banyak kadang-kadang tersilap taswir. Kita pula reti. Tu Kita sebab apa? Sebab kita mengaji, kita baca tuhpah ni ayat ni. Kita tahulah masalah. Dia hurai silap. Kita tahu dia hurai silap. Jadi kalau orang yang pakat dobik saja ni, tak tahu kitab Arab, dia hurai nanti esok akan datang mengajar pula, dia hurai silap lah. Tambah baik. Ada orang macam, banyak orang hurai silap. Baca mengaji, belajar, ajar kitab Sabila silap. Baik nipah contohlah, baik nipah. Dan memang ada. Kat Terengganu ni ada lah, kita pernah dulu waktu ngaji negeri tu pernah lah mengaji Sabila, tak boleh tak payah bagi tahu lah siapa dia. Mengaji Sabila dekat 3 orang. Ada seorang ni dia taswir bab haid nipah tak kena. Bab 24 jam tak kena dah. Aku kata bab 24 jam pun tak kena, nak hurai mutahayyirah ni lagi tak kena aku rasa. Bab istiadah lagi tak kena aku rasa. Bab 24 jam tak kena dah. Yang kata haid tu 24 jam tak kena dah. Aku kata tak jadi ni. Ini kena pakai mazhab aku ni. Bab aku reti.
Sebab tu kena rujuk kau Tawfah ni ayam murni tu. Tu asal bagi Sabila. Contohlah tu Sabila ni kita akidah pun sama lah. Betul tak ni? Macam tak betul macam itu Aqidatul Najim. Betul tak ni? Dia kata Imam Saduddin Taftazani. Tengok silap. Patutnya gini. Aqidatul Najim sebut gini. Silap lah. Buat macam mana? Mungkin silap cetak boleh usul-usul silap cetak ataupun tersilap tulis atau sebagainya. Sebab dalam Durus Samin pun ada. Aqidatul Najim ni dia ni banyak ambil hak Durus Samin tu. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala. Jadi tak belum tentu orang mengaji kitab Jawi saja ni tak mengaji kitab Arab dia boleh baca ke orang jangan bahaya. Macam Faridah. Bolehlah ngaji Faridah ni buat apa? Ada model lagi. Nanti hantar klik kepada Robik aku tak betul ya mengajar orang tak betul lagi. Kena taklid kitab asal, bukan kitab, bukannya guru yang bagi. Guru tu hanya tunjuk jalan. Kita yang jalan sendiri. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita ganu tu Sabila tu. Hak mengaji online Sabila pun ada juga. Silap tasbih banyak kali juga. Bab sembahyang, bab taharah. Kita reti pada dia. Tu ya. Kalau bab yang payah-payah tu dia baca. Ayat itu dia tak hurai. Dah tahu dah. Bab ni memang payah pun. Memang tak akan hurai. Macam yang Mbak Poman tanya tu. Ayat tu ngaji Sabila tu tak faham tu. Pedih. Bila cek Tofah baru faham. Gitu. Bila cek Tarmasi, Topah, Najmul Wahash, baru faham apa dia nak sebut. Tu kita Jawi payah tu. Kita Arab kadang-kadang kita Arab faham, kita Jawi tak faham. Baca kita Jawi pedih. Baca kita Arab gini. Tu. Arab lagi senang pada Jawi. Sebab tu jangan pandang rendah. Tak boleh betul orang mengaji luar ni pandang rendah pada kita Jawi. Tak boleh betul aku. Macam nak support muka. So baca tengok baru tahu. So baca baru tahu tunggal langgang iyanya habis dah. Kok mana iyanya. Tu. Lepas tu dia kata dia buat cover, dia kata tak payah tu tak penting mana kepala otak tak penting. Tu. Kalau tak penting hasiah tak nak sentuh lah nyo tu balik mana. Mengaji kitab Asyiah. Tak mengaji kitab Asyiah kan ni. Tak pernah baca kitab Asyiah. Nyo tu boleh rujuk mana, takut silap nyo je. Tapi Arab ni senang sikit kalau ada alif tu. Tu ada kena kembali kepada muannas, kena cari muannas je lah. Kitab Jawi nyo ia tu muannas, kamu zakat dia juga. Tu habis. Ke dalam syurga dan masukkan olehmu Jibril akan orang yang banyak berdosa tadi ke dalam syurga. Maka bahawasanya sya'an adalah ia orang tu kasih akan seorang laki-laki. Mana tadi? Okey. Tadi dia kata tak sama dari sudut nama, dari sudut bangsa. Lepas tu sekarang syurga sebab apa? Ni. Maka bahawasanya, maka kerana. Maka kerana bahawasanya sya'an boleh, nyo laki-laki boleh, adalah ia laki-laki tadi kasih akan seorang laki-laki dan adalah laki-laki itu laki-laki yang dia kasih tu. Laki-laki yang dia kasih tu kasih ia laki-laki yang dia kasih tu akan orang yang alim. Dia pernah berkawan, dia suka kawan dia ni suka ke ulama. Masuk syurga kalau tu. Tu dia hebat. Tu. Maka aku ampun. Sebab tu kena mengaji kitab Arab banyak. Kitab Arab. Mengaji kitab Arab. Kitab Arab, kitab Jawi kena seiring. Kalau Arab saja punah, kalau Jawi saja punah. Dan kita penuntut ilmu ni kena banyak modal hak Arab daripada Jawi. Yang duk syok Jawi je. Syok Jawi. Lepas tu Arab tinggal. Dah Arab nak rujuk asal tu. Kan Tok Guru urai silap. Sebab kitab Jawi ni berbisa. Urai silap tu biasa. Bila berbisa, urai silap tu biasalah. Okay. Maka aku ampun akan orang itu dengan berkatnya, dengan berkat orang laki yang dia kasih tadi. Bukan silap. Maka aku ampun akan dia. Ini aku Allah.
ampun akan orang yang lelaki tadilah, lelaki yang berdosa tadi, dengan berkat laki-laki yang mengasihi ulama tu. Faham? Noktah. Tu berkat tu. Mencintai ulama secara direct pun berkat tu. Mencintai orang yang mencintai ulama pun berkat dah. Apatah lagi kita mencintai ulama tu, lagi berkat. Barakah. Tu. Barakah. Orang alim barakah. Bayangkan kita dekat dengan orang alim. Keluarga kita ada orang alim, berkat keluarga tu. Kawan kita orang alim, berkat dia. Kawan kita suka orang alim, berkat dia. Apatah lagi kalau kita rapat dengan orang alim, lagi berkat lah. Dapat tu laki alim, berkat tu, berkat lajak tu. Dapat tu laki alim, berkat lajak. Apa? Sebab kita ni bila kahwin untuk laki alim ni, bukan kita ni dapat pahala sebagai seorang isteri je, tak dapat pahala khidmat pada orang alim pula. Dua, double. Bukan takat tu, boleh lebih pada tu. Kongsi air liu pula dengan orang alim. Tak tahu nak kata berkat lajak tu. Tu kata berkat lajak tu. Atau orang lelaki kita kata orang lelaki ni kena bagi aling. Supaya apa? Supaya esok-esok nak nikah ni, nak nikah dengan perempuan ni, paling-paling tidak dia tolak tu, dia tahu dia tolak siapa. Kalau dia tolak lah, perempuan ni kaki tolak kau. Biar dia tolak tu, rugi tolak kawan ni. Tu. Biar berasa gitu. Kalau kata tak apa, orang alim bodoh, mana kita ni tak apa nak mahal mana. Tak apa nak. Tak apa nak sur mana. Biar kalau tolak kita tu, tahu ni, dia tahu siapa yang aku tolak. Besar orang dia. Bukan besar badan tu, besar orang dia, besar dari sudut darjat. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sabda Nabi nak tengok. Riwayat mana ni? Hadis ini tidak dapat ditemui akan dia. Diriwayat daripada Ali karramallahu wajhah. Hadis ini tak dapat ditemui. Tapi ada perkataan sahabat lah yang lebih kurang sama. Jadi hadis ni pun tak dapat ditemui juga. Innal ulama'a masabihul ardi ya Aba Hurairah. Innal ulama'a masabihul ardi. Ama tara an-nujuma fis sama'i? Faqultu na'am. فقال هكذا أهل السماء يرون الأرض فينظرون العلماء فيها أي في الأرض كالنجوم فإذا مات العالم كالنجوم إذا أقلت إذا أقلت ترى إذا أقلت arti sabda Nabi SAW bahwasanya sya'an segala orang yang alim itu seperti pelita. Tasbih ni tasbih tanpa wajah syabah. Balaghah. Ini berita dari sudut mana? Dari sudut mencerahkan. Dari sudut cerah. Sudut ada nur. Berita tu mencerahkan orang lain. Dari sudut mencerahkan ahli rumah. Orang alim mencerahkan orang jahil. Bagi isi bumi. Tapi isi bumi lah sini. Berita bagi isi bumi. Segala orang alim itu seperti pelita bagi isi bumi. Pelita bagi isi bumi. Mana dia yang mencerahkan bumi. Seolah-olah orang alim. Hai Abu Hurairah, tiadakah engkau lihat akan bintang pada langit, maka sembahku, maka sembahku, cakap akulah. Bahkan, ya betul. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah isi langit melihat ia isi langit akan isi bumi. Noktah. Isi ni orang lah penduduk dia. Ahli dia panggil. Maka melihat mereka itu mana? Mereka itu isi langit akan ulama pada bumi. Seperti bintang. Yakni seperti kita isi bumi melihat bintang di langit. Itu bintang. Seperti bintang, yakni seperti isi bumi melihat bintang di langit. Begitu juga ahli langit melihat bumi seperti bintang. Dari sudut ulama tu banyak. Maka apabila mati orang alim adalah seperti bintang. Apabila gaib ia bintang, yakni jatuh ia bintang, maka kelam, yakni maka menjadi kelamlah bumi. Tiada nyata lagi, tiada terang lagi. Bintang saja 4 juta, seorang gugur, seorang tak ada, makin gelap sikit lah. Jadi orang alim seorang tak ada, makin gelap sikit dunia ni.
Sebab tidak ada yang mencahayakan dunia ni dengan ilmu. Di mana kalau bintang tak ada, dia tidak akan mencerahkan langit malam kita di atas sana. Tapi dia kata ni hadis ni tidak dapat ditemui akan hadis, tapi diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajha al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warathatul anbiya'. Ulama itu masabihul ard, pelita-pelita bumi. Wa khulafa'ul anbiya', khalifah nabi-nabi. Wa warathati, dan warisan aku. Dia ni pewaris aku pewaris aku. Wa warathatul anbiya', dan pewaris para nabi. Itu perkataan Sayyidina Ali. Jadi perkataan Sayyidina Ali yang muafafatnya ialah innal ulama'a masabihul ard. Dia bukan hadis lah, perkataan Ali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda hadis ni ada. Hadis ni ada akhrajahul Hafiz Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala min tariqil Murtada Al-Alawi. Qala akhbarana Ibn Syadhan qala akhbarana Abu Sahal Al-Qattan qala haddatsana Abdul Karim ibn Al-Haytham. Macam sama hadis. Qala haddatsana Ahmad ibn Abdah qala haddatsana Hafs ibn Jumai' an Simakin an Muhammad ibn Al-Munkadir qala Ibn Abbas yarfa'uh. Merafa'kan hadis tu. Apa dia? Aqrabun nasi min darajatil anbiya'i ahlul ilmi. Aqrabu mubtada, an-nasi mudhafu ilaih, min darajati jar majrur wa huwa mudhaf, al-anbiya'i mudhafu ilaih, ahlu khabar wa huwa mudhaf, al-ilmi mudhafu ilaih. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih hampir, yakni orang, orang yang terlebih hampir manusia. Orang yang terlebih hampir manusia daripada pangkat anbiya itu, yang dia bukan anbiya tapi hampir. Siapa? Iaitu orang ahlul ilmi, ahli ilmu. Macam mana nak sabit ahlul ilmi? Ay al-ishtighal fil ilmi. Tu ahli ilmu lah. Dalam masa-masa hidup itu lebih banyak ilmu, lebih banyak ke arah dia itu mendampingi ilmu. Tu ahlul ilmi lah. Dan yang beberapa banyak lagi hadis yang menunjukkan atas kelebihan ahli ilmu itu, maka barang yang tersebut yang sebelum-sebelum ni memadalah bagi orang yang cerdik. Sebab orang yang cerdik ni tak perlu terang banyak. Kalau misal ni satu ya, dia faham dah. Kalau misal banyak ni, mana dia dungu lah, dia bengong sikit. Dia asalnya nak beletiak kepada orang Melayu yang dia kata ilah itu bukan Tuhan, ilah itu zat. Muka surat 82 dulu tu. Maka Tuan Minah kata, hak ni opok-opok ni tak erti bahasa Melayu, tak erti bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dia kata ilah itu yang kaya, bukannya Tuhan tapi yang kaya. Kaya tu sifat, yang tu kena pada zat. Ilah tu. Dia kata ilah tu bukan Tuhan. Tuhan tu zat. Yang kaya tu sifat, yang tu zat. Dia kata ilah itu bukan Tuhan. Ilah itu maksudnya yang kaya. Puak ni tak reti bahasa Arab, tak reti bahasa Melayu. Kena berbuah dengan Tuan Minah. Sebab tu dia beletiak tu suruh ngaji sampai muka surat ni. Baru masuk balik. Panjang dah bahas. Ketahui olehmu, yang ni wahai orang yang belajar, bahawasanya sya'an adalah pada kalimah la ilaha illallah itu, pada kalimah meliputi atas kalimah la ilaha illallah, bukan makna kalimah dia, fa'il oleh nafi. Mana nafi dia? La. Tu ada nafi dia, la tu lah. Dan isbat, isbat illa. Bila illa nak isbat lah. Allah langkau lah. Langkau. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Dan kata musannif, al-idh ma'na al-uluhiyati istighna'ul ilahi. Idh ta'liliyah. Makna mubtada. Al-uluhiyati mudhafu ilaih. Istighna'u khabar wa huwa mudhaf, al-ilahi mudhafu ilaih. Hingga akhirnya ilah. Hingga akhirnya kata musannif. Hak tu seperti yang telah lalu sebutnya musannif itu, bahawasanya makna ketuhanan itu dua makna. Nak sebut Tuhan ni dua. Ini secara ijmal. Itu al-istighda'u an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu.
Tu secara umum, secara tafsil sifat istighna tu ada 22. Tapi kitab musannif kita ni akan sebut 26 sifat istighna. Sifat iftiqar ada berapa? Sifat iftiqar ada 18. Ada 18. Hak wajib dan mustahil lah. Rasanya hak istighna tu 11 sifat. 11 sifat, 11 sampai mustahil 22. Lepas tu ada 4 lagi akan datang. Ditambah 26. Iftiqar pun sama juga. Iftiqar, sifat iftiqar atau muftaqirun ilaih kullu ma'adahu itu dia ada 9. Lepas tu tambah 9 lagi hak mustahil 18. Lepas tu tambah 4 lagi jadi 22. 4 tu akan datang disebut pada dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, pertama daripada dua makna istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Arti istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, terkaya Tuhan, yakni tak berhajat Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Tuhan. Noktah. Dan yang kedua, iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Arti iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ialah berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain pada Allah itu kepadanya, kepada Allah. Bukan kata sifat iftiqar ni makna Allah berhajat pada orang, bukan. Tak, sifat selain daripada Allah tu berhajat kepada dia, bersifat sedemikian. Bukannya Allah ada sifat iftiqar kepada orang lain untuk bersifat dengan tu, bukan. Tak, orang lain yang beriftiqar, berhajat pada Tuhan untuk bersifat dengan sifat itu. Sebab tu dia terjemah, ada yang akan tafsirkan muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Kurang tu. Bukan nak kata Allah Ta'ala tu iftiqar. Sifat iftiqar, sifat yang Allah berhajat, bukan. Sifat yang orang lain berhajat pada dia untuk bersifat dengan sifat sedemikian. Itu kudrat iradat, ilmu, hayat, kaunuhu 4 tu. Kemudian wahdaniyah 9. Tu campur hak mustahil, hak kita nafi tu jadilah 18. Kalau iftiqar. Ketahui olehmu bahwasanya sya'an adalah pada kalimah la ilaha illallah itu meliputi atas kalimah la ilaha illallah nafi, yakni oleh nafi. Ada nafi la tu, dan isbat illah. Maka yang dinafikan itu, apa yang dinafikan? Yang dinafikan itu ialah tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu satu. Apa yang dinafikan? Yang dinafikanlah hakikat, tiap-tiap hakikat ketuhanan. Makna tidak ada hakikat ketuhanan selain Allah. Tak ada. Tak sabit hakikat ketuhanan selain Allah, tak ada. Yang betul-betul boleh dipanggil Tuhan, itu Tuhan, ialah Allah Ta'ala. Jadi kita nafi apa? Nafi bahawa tiada hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah. Itu yang kita nafi. Okey, satu. Maka yang dinafikan itu, yang kita nafikan itu, apa yang kita nafikan? Iaitu hakikat ketuhanan. Tiap-tiap hakikat ketuhanan tu, hak tu tiada wujud pada hakikatnya. Tak ada pada wakil. Pada wakil, pada fi nafsil amri, ma fi ilmillah, ma fi lauhil mahfuz, apa benda pun tak ada pada hakikat. Dah kita nafi buat apa? Tu buat apa kita nafi? Padahal tak ada pun kat hakikat. Hakikat tidak ada al-ma'budu bihaqqin, tak ada. Yang adanya al-ma'budu tapi bil batil. Tak ada al-ma'budu bihaqqin, tak ada. Al-ma'bud bihaqqin Allah ya. Adapun al-ma'bud bil batil tokoh-tokoh tu. Tapi lepas tu kenapa kita nafikan? Ada sungguh kau hakikat ketuhanan selain Allah? Faham tak? Dia punya sirah tu. Tu ni kalau orang tanya, ngaji mantik tahu lah. Ngaji mantik tahu. Apa kita nafi kau? Nafi jugalah sebab dia kategori kuli. Walaupun kuli dia tu tak ada. Tak ada afrad. Kuli ada 4. Memang mati lah ni. Mampus kuli ada 4. Kuli yang afrad dia tu ada 4. Ada yang afrad dia tidak ada batasan, seperti nikmat Tuhan di syurga. Ada yang ada batasan, seperti mungkin kita ni lah. Diri kita ni kau.
insan. Insan tu kulli. Juz'i dia manusia. Ahmad, Mamat. Ada tak hingga? Ada dah hingga. Kemudian hak tak ada afrad. Hak tak ada afrad langsung. Contoh dia al-ma'bud bihaqqin. Bukan. Tak ada afrad langsung. Contohlah apa-apa benda kuli. Contoh kita kata kuli sini al-ma'bud bil batil. Contohlah al-ma'bud bil batil sebagai kuli dia. Ada tak afrad? Tak ada. Silap. Al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin selain ber Allah lah. Al-ma'bud bihaqqin kita taswir yang selain ber Allah. Kalau Allah saja tu, kalau Allah saja al-ma'bud bihaqqin tu, dia kategori yang keempat, iaitu afradnya satu je. Afradnya satu je, iaitu Allah Ta'ala. Dia kulikan empat. Pertamanya yang tak ada afradnya ataupun juz'inya yang tidak ada hingga. Itu nikmat Tuhan. Kemudian juz'i ataupun afradnya yang ada hingga, seperti mungkinat ni. Kita ni lah manusia ada contohnya. Dia ada hak dia hari kiamat, habis tak ada manusia lain lah. Manusia tu juga akan dibangkitkan. Lepas tu yang ketiganya tak ada afrad. Kuli ada, afrad tak ada. Contohnya al-ma'bud bihaqqin yang selain Allah ni ada tak? Tak ada. Afrad dia tak ada. Itu yang keempat, yang afradnya satu je. Contoh al-ma'budu bihaqqin. Siapa dia? Allah je ada. Matahari. Apa matahari? Ad-daw. Ad-daw apa dia tu? Bulatan yang cerah. Apa dia? Matahari je. Matahari satu je. Walaupun dia mungkin untuk ada banyak. Allah Ta'ala tu satu je. Al-ma'bud bihaqqin satu je. Walaupun mustahil untuk taswir banyak. Itu mantik tu. Jadi kita nafi apa? Nafi hakikat ketuhanan yang lain pada Allah. Ini nafi dari sudut berkemungkinan boleh kita sebutkan afradnya walaupun tak ada pada hakikat. Dia main gitu. Saya dah sebut asal dah sebut kita ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada pada akal dan tiada pada syarak. Yang ni tiada wujud pada hakikat ketuhanan itu di akal, dan tiada wujud hakikat ketuhanan itu pada syarak. Tak ada. Syarak pun nafi. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Tu qiyas syarti muttasil, mukadimah pertama. Inafikan istisna dan natijah. Itu nafi syarak. Akal pun nafi ya. Ada tak Tuhan lain yang sebenar? Tak ada juga. Mustahil pada akal ada Tuhan lain selain Allah. Mana tak ada. Tak diiktiraf hakikat ketuhanan selain Allah. Tetapi tatkala adalah makna ilah itu kulli. Dia urai juga. Mana ilah itu kulli. Kita mantik tu. Ni risalah mantik dulu. Contoh. Yang juz'inya lam tujad fil kharij. Yang lam tujad fil kharij, yang tak ada di kharij dia panggil. Afrad yang tak ada di kharij. Contohnya sama ada benda tu mustahil pada akal, seperti al-jam'u bainad diddain. Al-jam'u bainad diddain kulli. Ada tak di bawahnya afrad? Tak ada. Mana ada benda yang al-jam'u bainad diddain? Tak ada, tapi dia kulli. Ataupun benda yang mungkin seperti seperti kuda daripada yakut. Kuda kuli, kuda daripada yakut kuli. Ada tak afrad dia? Tak ada. Tak ada kuda yang yakut, yang diperbuat pada yakut, tak ada. Cuma kuli dia ada, afrad tak ada. Ada yang afradnya satu je. Afrad dia satu je, tak ada hak lain. Contohnya al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin satu je. Siapa dia? Allah. Itu yang mustahil. Walaupun mustahil untuk taswir banyak. Dia punya afrad dia satu je, hakikat dia. Ataupun yang boleh taswir banyak, tapi hakikat kharijnya satu je, iaitu matahari contohnya. Matahari kita boleh taswir banyak sebab dia benda mungkin. Boleh je Allah Ta'ala buat matahari lain-lain. Cuma hakikat sekarang ni pada kharij satu je. Sekarang ni al-ma'budu bihaqqin yang selain Allah, kalau kita jadikan kuli, ada tak afrad dia? Tak ada. Tak ada dah al-ma'budu bihaqqin selain Allah, afradnya lain, tak ada. Sebab tu dia kata kuli. Ilah tu kuli. Ilah tu Tuhan umum. Ini bila kata Tuhan, kalau kita ilah tu sebagai Tuhan, bawahnya ada afrad tak? Boleh jadi ada afrad tak? Boleh jadi ada afrad. Adanya Allah, ada Tuhan ni, ada Tuhan ni, boleh jadi. Walaupun hakikat kharij tak ada pun ilah yang sebetul-betul ilah, malaikat Allah.
Ha, maka ditakdirkan. Tengok, bila kata kuli ilah tu, maka ditakdirkan wujudnya ilah. Tuhan tu ditakdirkan wujud, walaupun tak ada, tapi takdir saja, perdu takdir. Boleh tak perlu takdir? Boleh. Bab Quran sebut lau kana fihi ma alihatun, makna boleh takdir. Kemudian maka dinafikan akan takdir wujud Tuhan yang lain tu. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab kita nafikan takdir wujud Tuhan tu, sah kita isbatkan dengan kata illallah itu. Boleh ya? Sebab Allah Ta'ala jumlah daripada, cari dia akan bahas ke. Ilah ni mustasna ni, istisna mutasil ke munfasil? Pula dah. Main nahu pula. Mutasil ke munfasil? Kalau orang belajar nahu tahu dah. Kita dalam mengaji Makudi dan Mukhtasar Jidan dah lalu dah. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil ni dia ada kait dengan mustathna minhu. Contohnya, ja'al qaumu illa Zaidun. Contohlah, ja'al qaumu illa Zaidun. Telah datanglah oleh kaum melainkan Zaid. Zaid tu bahagian pada kaum tak? Bahagian pada kaum. Itu muttasil. Ja'al qaumu illa al-kitab. Contoh, ja'al qaumu illa kitabun. Dan telah datanglah oleh kaum melainkan kitab. Kitab tu sebahagian pada kaum ke? Tak ada sebahagian pada kaum. Kitab tu kaum tu orang. Kitab ni kitab. Dia tak ada kaitan. Maka dia panggil istisna munfasil. Contoh tu. Sekarang pada Tuhan, la ilaha illallah. Ilah tu dengan kaitan dengan Allah tu istisna muttasil kan munfasil. Akan datang. Pandangan muktamad dia muttasil. Akan datang tu. Ada sebut tadi. Sini payah sikit. Tak nak laju sangat. Ada time laju lah. Time tak laju lah. Sekarang kita serabut laju-laju. Dan tatkala ada tadi dengan kata illallah, dan tatkala adalah Allah itu juz'i. Allah juz'i lah. Malah kalau kita takdirkan kuli dia itu ilah, juz'i dia banyak. Allah, Muhammad, Ahmad. Takdir dia tu tak ada hal lain, takdir sahaja. Hakikatnya Allah je Tuhan. Ini takdir saja. Ala sabili takdir, bila ada kuli ada juz'i. Juz'inya kalau kita kata ada Allah, ada ni. Maka yang kita nafi tu Tuhan yang selain Allah Ta'ala tu. Yang kita takdirkan tu, ada takdir, boleh takdir tu. Hak takdir tu yang kita nafi. Hakikat khuris tak ada. Jangan gini. Tiada Tuhan. Apa dia? Yang tok pekong yang ada sekarang ni, ini semua bukan Tuhan. Maknanya kita iktiraf tu Tuhan, kita nafi tu. Tu tak kena. Tokoh tok pekong tu bukan je Tuhan tu. Hak tu dia panggil Rabb, dia panggil Rabb. Rabb apa dia? Rabb dia Tuhan apa dia? Tuhan yang disangka Tuhan dia. Siapa yang sangka? Dia apa tu lah. Bukannya Tuhan tok pekong India ni, Cina ni Tuhan ni semua ni, Tuhan ni bukan Tuhan. Allah je Tuhan. Tu tak kena. Ni pada takdir je. Sebab apa? Sebab tokoh-tokoh tak layak panggil Tuhan. Tak layak panggil Tuhan. Dia takdir saja. Bila kata ilah, dia ada kuli, dia ada juz'i dia ada afrad dia. Dia ada afrad dia. Bila ada afrad dia, arbab tu jamak bagi Rabb. Bila ada afrad dia, boleh takdir. Afrad dia apa dia? Bagi juz'i. Afrad juz'i. Ada juz'i salah satunya Allah. Maka dia kata, yakni apa juz'i? Fardun yang khas. Iaitu afrad yang khas. Apa dah? Kuli ada afrad dia. Insan ada afrad dia. Kuli, ilah, afrad dia panggil afrad yang khas tu, dia panggil sebagai juz'i. Fardun tu tunggal lah, benda tunggal. Afrad tu jamak fardun. Sahlah kita istisna juz'i itu daripada kuli. Sahlah. Sebab ilah itu kuli. Bila kuli, dia merangkumi banyak benda lah bawah dia. Antaranya Allah. Tu kita istisnakan. Dari sudut takdirnya, tidak ada dah Tuhan yang hakikatnya betul-betul ketuhanan, melainkan Allah. Sah lah. Tu. Dan yang diisbatkan daripada hakikat ketuhanan itu,
Yang betul-betul kita isbatkan ketuhanan tu pada siapa? Iaitu al-mustathna. Mustasna pula dah. Itu hakikat ketuhanan yang kita isbat tu iaitu hakikat ketuhanan al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Dia ulang balik hakikat ketuhanan tu. Iaitu al-mustaghni ila akhirih, ialah zat al-mustaghni isim fa'il, maka kena ada zat lah. Zat yang satu iaitu dia kata zat yang satu ya. Jadi dia tak terjemah lah. Jadi kita terjemah sendirilah. Al-mustaghni, zat yang terkaya daripada setiap barang selain Allah, dan zat yang berhajat kepadanya, kepada zat wal muftaqiru ilaihi kullu ma'anahu, iaitu yang berhajat oleh setiap benda yang selain Allah kepadanya, kepada Allah. Atau al-mustaghni an kulli ma siwa muftaqiru ila kulli ma'adah. Siapa tu? Iaitu yang al-mustaghni an kulli ma siwa wal muftakhiru ilaihi kullu ma'adah, yang merupakan hakikat ketuhanan tu zat yang satu. Wahdaniyah lah ni. Seorang yang gitu. Siapa? Iaitu zat yang satu, zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud, yang bersifat ya Allah dengan segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan, dan maha suci daripada segala kekurangan. Noktah. Itu secara ijmali. Maka adalah atas qaul yang sahihnya qaul dinamakan istithna itu muttasih. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan ilah. Dia ada kaitan dengan ilah. Allah Ta'ala tu ada kaitan dengan ilah. Allah itu juz'i bagi ilah. Ilah itu kulli. Ada kaitan. Ja'al qawmu illa Zaidun. Zaidun itu juz'i. Qawmu itu kulli. Faham tak? Ja'ar rijalu illa Ahmad. Ahmad tu juz'i. Ar-rijal itu kulli. Nah, dalam rijal tu ada banyak juz'i. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Hakim. Jadi sisa muttasib. Apa? Sebab ilah itu kulli, juz'inya Allah. Jadi Allah ada kaitan dengan ilah. Tu. Kerana makna ilah itu ialah al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin, perkara yang disembah dengan sebenar, zat yang disembah dengan sebenar. Menerima mana tadi? Al-ma'bud bihaqqin itu menerima, yakni menerima oleh makna ilah itu berbilang, menerima akan berbilang. Okey, bila kata ilah itu al-ma'budu bihaqqin, boleh tak kita taswir berbilang banyak benda tu? Boleh. Boleh tak? Boleh kita taswir banyak Tuhan tak? Boleh. Al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Boleh kita nak taswir hak lain daripada Allah Ta'ala? Boleh. Boleh dari sudut taswir, dari sudut takdir saja. Hakikat kharij tak ada. Sama kita paridah pun sama juga. Yang kita nafi itu ialah nafi yang pada khayalan kita, yang ada kita boleh takdir Tuhan lain, bukan pada hakikat kharij. Sebab tu kita jangan kata tokong ni Tuhan-Tuhan mereka ni bukan Tuhan. Bukan gitu. Itu kita dah tunjuk pada kharij, ni khayalan. Tak ada dah betul-betul yang boleh panggil hakikat ketuhanan al-ma'budu bihaqqin melainkan Allah ya. Tu. Istithna makna ilah itu ma'bud bihaqqin, menerima berbilang dengan sekira-kira. Lagu mana kita menerima berbilang? Taswir. Yang ini bermula menerima berbilang itu ditaswirkan akan dia dengan sekira-kira kita tilik pada maknanya, makna ilah, iaitu al-ma'budu bihaqqin. Bila tilik pada al-ma'budu bihaqqin boleh taswir, boleh je. Tapi hakikat wakil itu tak ada Maka maknanya bukan seperti makna ilah tadi. Kemudian daripada sekira-kira tilik pada makna, dan patut pula dikatakan atas yang banyak. Dan patut pula dikatakan, yakni dikatakan al-ma'budu bihaqqin, yang merupakan makna ilah itu atas yang banyak, yakni banyak afrad. Boleh. Banyak boleh taswir.
Tetapi walaupun boleh taswir banyak, al-ma'budu bihaqqin, burhan akli, burhan akal dan dalil syarak memutuskan, yakni memberikan keputusan oleh kedua-duanya, yang burhan dan akal dan dalil syarak tu atas mustahil ada berbilang, yakni berbilang al-ma'budu bihaqqin. Itu yang menyekatkan kita taswir lebih-lebih. Sudut akal tidak membenarkan. Sebab tu ada beza dengan akal mentaswirkan dengan akal membenarkan. Benda yang kita boleh taswir belum tentu benar. Benda yang kita benarkan di akal, yang benar di sudut akal, mesti kita boleh taswir. Jadi kita boleh taswir ni, al-ma'budu bihaqqin, tapi syarak kata tak boleh, ada banyak. Akal kata tak boleh, ada banyak. Tak terima. Sebab apa? Berdasarkan burhan. Jadi bila akal kita boleh mikir benda banyak, boleh je al-ma'budu bihaqqin, maka kita perlu kepada dalil. Sebab tu perlu pada dalil untuk memutuskan bahawasanya mustahil lah ada banyak Tuhan ni. Sebab kita boleh fikir banyak Tuhan. Jadi nak rad kata, tak boleh banyak Tuhan. Apa bukti dia? Kena ada burhan lah. Macam kita sekarang nak sabit Allah wujud. Kita tak nampak Tuhan sekarang ni. Sudut akal kata, mana tak ada pun. Bila kata tak ada, tapi sedangkan kita kata ada, syarak kata ada, maka perlu pada bukti, dalil. Sebab tu nazari. Nak kata Tuhan ni tak ada, Tuhan ni satu je, Tuhan ni tak banyak, perlu pada nazar. Sebab akal ni, akal boleh pergi pada daruri, boleh pergi pada nazari. Akal ni boleh pergi pada nazari, boleh pergi pada daruri. Dan nak kata Tuhan ni tak berbilang, perlu nazari. Dia bukan daruri. Dia bukan daruri. Dia bukan daruri. Dia nazari. Sebab kena ada bukti. Sebab akal boleh mikir. Akal boleh mikir, boleh ada banyak Tuhan ni. Kok mana yang kata tak boleh? Baru susun qadiyah. Satu seko. Sebab tu mantik tu, kira tu untuk menyusun cara fikir betul. Jadi fikiran kita ni boleh berata. Nak bagi betulnya dengan dalil. Tu maka maknanya makna kata mustahil ada yang berbilang tu atas kata ini, bukan. Maka maknanya atas kata ini, maka maknanya makna al-ma'budu bihaqqin, atas kata ini, atas kata mustahil ada berbilang. Ialah tiada yang wajib wujud. Maka maknanya makna ilah, iaitu al-ma'bud bihaqqin, atas kata ini, yang ini disakatkan dengan kata ini. Kata mana? Kata-kata syarak, burhan syarak, dalil syarak, burhan syarak, burhan akal, kata mustahil ada yang lain. Hak kita kait gitu tu, maka hak betul-betul al-ma'bud bihaqqin ialah tiada yang wajib wujud, yang mustahak bagi ibadat melainkan Allah. Allah saja boleh dikatakan al-ma'budu bihaqqin berdasarkan hujjah burhan akal dan dalil syarak. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang kemudian daripada ilah itu bukan seperti makna ilah, tetapi adalah ia Allah itu juz'i. Jadi Allah tu, Allah yang kemudian daripada ilah, iaitu illallah tu, bukan seperti makna ilah. Yang ini makna ilah makna ilah iaitu al-ma'budu bihaqqin, yang boleh kita taswir banyak Tuhan. Bukan banyak tu. Tapi Allah tu juz'i. Dia kena pada satu. Tu dia kata tu. Tetapi adalah ia Allah yang kita isbat selepas ilah tu juz'iyun. Apa dia? Iaitu juz'i alam atas zat Tuhan, iaitu isim alam syakhas dia panggil. Tu baik tu. Bukan alam, bukan ilmu tu. Baca ilmu mampu. Alam yang ni isim alam syakhas. Ni atas majlis ilmu saja boleh cakap. Luar tak boleh. Hukum dia haram. Dia Allah ni kategori isim alam syakhas dalam nahwu. Isim alam tu atas, yang ni terkena isim alam tadi atas zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita tu nama isim alam syakhasnya Allah. Tu. Tiada dapat menerima maknanya, makna Allah itu berbilang. Allah Ta'ala tak boleh kita taswir berbilang, betul tak? Sebab dia juz'i. Manusia, insan, kuli. Boleh tak terima berbilang? Boleh terima berbilang. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Ali. Okey, Ali tu sendiri tak boleh berbilang. Lepas tu orang tanya pula,
Biasa dalam kitab antik jumpa lah. Dah kalau Ali tu banyak orang, kan nama Ali banyak. Ada kita tilik pada syakhs, diri dia. Diri dia bernama Ali. Juz'i. Tak ada dah dia ni berbilang, tak ada. Jangan duk kira lah Naruto tu. Payah gitu. Kage Bunshin no Jutsu. Tu boleh bilang. Mampu yang itu. Faham? Ali walaupun banyak orang, tapi syakhsnya seorang tu. Kita nak tuju pada seorang. Syakhs. Diri individu itu. Bukannya Ali yang lain dah. Ali dia tu tak boleh berbilang dah. Allah itu tu, juzuk dia tu. Juzuk lah. Syakhs dia tu, diri dia tu tak boleh bilang. Yang boleh bilangnya, ilah. Yang boleh kita takdir bilangnya, ilah. Allah tu tak boleh lah takdir bilang. Dia bukannya kuli, dia juz'i. Juz'i ni dah kecil dah. Dia dah juzuk dah. Sebab tu dia kata Allah tu bukan ilah yang kita Allah yang kita isbat tu bukan sebahagian daripada makna ilah tu. Bukan. Bukan daripada apa? Apa tadi dia kata? Takut silap faham. Apa tadi dia kata? Mana tadi hilang dah. Bukan seperti makna ilah. Allah tu bukan seperti makna ilah. Sebab ilah tu kita boleh berbilangkan dia lagi. Tapi Allah tak ada dah. Allah tu satulah. Syakhs dia pound kena dia. Habis. Adalah juz'i itu alam atas zat. Tiada dapat menerima maknanya, makna zat, makna Allah itu berbilang. Tiada tu tiada pada zihn, yakni tiada dapat menerima maknanya, makna Allah itu berbilang pada zihn. Dan tiada, zihn tu kepala otak lah. Kepala otak kita pun tak boleh. Dan tiada, yakni tiada dapat menerima maknanya, makna Allah itu berbilang pada surah, pada gambaran pun tak boleh. Gambaran kalau kita kata otak kita nak menggambar pun tak boleh juga. Sebab dia tertentu pada orang tu. Ali mana? Ali yang itu. Ali yang individunya itu. Tak boleh dah. Dalam otak kita pun tak boleh nak taswir lebih dah. Memang dia seorang je. Melainkan Ali yang syakhs lain. Tu lain lah. Ali yang individu lain. Individu B, individu C. Tu memang banyak. Ni pada dia saja. Tanpa kita taswir kan. Cerita anime lah. Tu tak masuk akal tu. Jadi dua. Bukan tak masuk akal. Maksudnya tu tak kena lah dengan realiti tu. Bahkan. Tak boleh lah nak tasbih kharij tu. Tapi boleh lah ada dua kita ni. Ni biasanya orang keliru ni. Boleh tak seorang tu ada seseorang itu berada di dua tempat dalam masa yang sama? Boleh ataupun tidak? Ni banyak orang keliru. Ada orang kata harus. Jang gitu. Harus. Mana Imam Subki kata mustahil? Dia tak faham. Yang kata dua tempat, dua orang pada dua tempat. Satu orang pada dua tempat dalam masa yang sama itu, kalau mustahil pada akal, kita taswir kata orang yang sama, syakhs yang sama berada di dua tempat. Tak boleh lah. Tapi kalau Allah menjadikan orang yang kedua daripada dia, yang hari boleh taswir boy ke Naruto ni, kaki Bunshin no Jutsu ni, Allah Ta'ala menjadikan diri dia orang yang sama, tapi bukan tubuh badan yang sama. Allah menjadikan orang ni di tempat yang lain. Menjadikan orang yang, contohnya Ahmad ni berada di tempat lain, tapi badan dia ada sini, tapi Allah menjelmakan badan Ahmad yang lain di tempat lain. Tu haruslah, tak salah tu. Tapi kalau orang yang sama berada di dua tempat yang berbeza, tu tak boleh. Tapi orang yang sama, tapi Allah Ta'ala menjelmakan, membuatkan seorang lagi yang sama macam dia di tempat lain, sama lah, boleh tak ada masalah, harus. Kaki Bunshin, boom, 2, 3 orang kaki Bunshin. Seorang pergi kepada utara, seorang pergi kepada selatan, seorang pergi kepada barat. Boleh tak? Boleh, sebab ada 3 orang. Orang sama, cuma syakhs dia tu, syakhs dia seorang, cuma dia tu ada banyak orang. Itu tak apa. Tapi kalau diri dia seorang tanpa buat kaki Bunshin, boleh lagi merata? Tak boleh. Dia kena pergi tempat tu je lah. Ada pada satu tempat je lah, tak boleh tempat lain-lain. Atau ada orang tanya dulu, kok mana bukan boleh ya? Pening ni. Sebab Imam Subki kata mustahil pada akal seorang tu bila ada 2 tempat. Memanglah. Betul lah tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tu dia tanya dah cerita-cerita Imam Haramain ada 2 tempat, Tok Kenali ada 2 tempat lah apa semua tu. Bohong ke? Tak kata bohong, betul juga. Mana Allah Ta'ala menjelmakan saja, boleh, tak ada salah. Jelmakan badan dia dekat sana, kat Mekah, padahal dia ada Kelantan contohnya. Boleh tak ada salah.
Tapi diri dia yang di Kelantan ni ada di Mekah. Tak boleh lah. Dia ada Kelantan, ada Mekah kat mana? Tu. Allah. Ni. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bukan makna ilah tetapi adalah ia juz'i. Tiada pada surah, tiada. Dan tiada pada kharij, tak ada pada relati. Relati pun tak ada. Kerana berdiri dalil akal dan dalil nakal. Noktah. Sebab telah berdiri dalil akal. Dalil nakal kata Allah tu satu ya. Tak ada banyak. Dan kata setengah ulama adalah istisna itu munqati'. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi esok berkaitan dengan istisna munqati' pula. Munqati' ni mana? Tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia taswir macam mana? Dia taswir kata, ilah di situ al-ilahu bil batil. Bila al-ilahu bil batil, Allah Ta'ala bukan afrad dia. Jadi munfasil lah. Faham tak? Yang kata mutasil itu sebab al-ilah tu al-ilah al-ma'budu bihaqin yang afradnya boleh ditakdirkan banyak. Maka Allah Ta'ala termasuk daripada ilah tu. Tapi kalau ilah itu bil makna al-ma'budu bil batil, maka Allah tak termasuk al-ma'budu bil batil. Yang kita nafi itu al-ma'budu bil batil. Maka Allah Ta'ala tak termasuk daripada afrad al-ma'bud bil batil yang bermakna ilah. Maka muttasi, munfasi. Istisna munqati. Istisna munqati. Munqati bukan munfasi. Jadi kalau saya sebut munfasi saja. Munqati. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.